Hai, Assalamualaikum guys. So, welcome back to my channel. Okay, before that kan, sebelum korang nak terus tengok video ni, please like, comment and share dulu kat bawah. So, macam mana aku nak mula sebenarnya? So, actually sebenarnya aku nak sambung balik. Nak sambung balik cerita kisah seram yang aku pernah lalui. That's my experience aku lah dalam dunia mistik yang ada sikit ni lah. So actually maybe untuk kali ni punya part, maybe aku buat 2 cerita lah kot. Sebab ini yang paling aku ingat lah, sebab benda masih baru. So yang pertama aku nak bagi tajuk dia Tumpang. Okay, cerita untuk Tumpang ni, benda ni jadi actually tahun 2018. Masa tu baru lagi habis SPM. So lesen pun masih dalam proses lagi nak ambil. Mana dulu aku duduk SBP, so aku ambil lesen tu lambat sikit. Jadi biasa tak ada lesen, kau mesti akan pilih laluan yang kau orang yakin tak ada polis. Time tu aku dengan member aku daripada cerita sebelum ni, yang bila dengar aku keadaan dia bertambah tu, so aku bagi nama dia A. Kat sini ada dalam kita 5 orang. Aku seorang, aku bagi ke member aku A, B, C, D dengan E. Aku tak nak sebut nama dia orang. So aku dengan A ni macam biasa lah. So actually masa tu tahun 2015 tu kita orang baru habis SPM. And masa tu tengah orang kata tak ada lesen motor, tapi orang kata gen nak bawa motor. So kita orang pun hari tu kita orang pergilah ke Taiping. Pergi Taiping. So kita orang lepak-lepak apa semua, jalan-jalan. Lepas tu pergi gathering dengan member lah masa tu. Ramai, tapi yang daripada Kerian, kita orang ni daripada Kerian lah. So yang daripada Kerian ni ada kita orang 5 orang. So actually kita orang gathering tu dah sampai lewat juga lah kita orang balik. Sebab aku still ingat masa tu lalu kawasan yang dalam belakang tu dalam pukul 11 macam tu. So okay lah, mula-mula macam biasa lah. Mula macam biasa daripada Taiping macam biasa lah. Kita orang gather apa semua dah habis, lepak-lepak apa semua. Kita orang pun plan nak balik ikut jalan belakang. Sebab kita orang nak jalan depan, kita orang tak ada lesen. So malam-malam kan biasa lah, takut ada polis buat roadblock. So kita orang buat keputusan untuk lalu jalan belakang tu. Bila lalu jalan belakang tu, awal-awal lagi aku dah rasa lain macam. Sebab sebelum nak masuk jalan belakang tu, kita akan lalu satu flyover tau. So atas flyover tu macam biasa lagi, okey lagi. But since bila dah turun daripada flyover tu, tiba-tiba motor aku terasa macam ada bawa bebanan lain selain daripada aku seorang. Aku seorang pun dah beban dah juga. Lepas tu macam ada tambah beban lagi. Aku rasa macam aku bawa orang kat belakang. So aku cuba lah dulu, orang kata snuzon dulu. Aku pun drop gear and then naik gear stage by stage, supaya maybe aku mungkin masa flyover tu aku tak drop gear dulu kan, so motor jadi berat. So snuzon dulu. Tapi bila aku dah drop gear and naik gear stage by stage balik, benda tu still sama sebenarnya, tak berubah. Still aku rasa berat. So dalam hati aku dah cakap ini dah lain. So bila aku dah cakap macam tu, aku pun ambil inisiatif
dia bukan komunikasi secara langsung lah dengan benda tu. Kita komunikasi macam kita tahu benda tu ada, kita komunikasi, dia cakap elok-elok je. Aku cuma cakap, kau dah sampai tempat kau, kau turun. Kau jangan ikut aku balik, ataupun jangan ikut kawan-kawan aku. Aku je cakap macam tu. And supaya benda tu jadi koyak lama juga lah, dalam 10 minit, 20 minit macam tu. 10 minit ke 15 minit macam tu lah. Sebab aku boleh perasan lama, sebab memang lama juga lah. Sebab dia start dah okey balik bila kita orang sampai satu kawasan sekolah aku tak ingat, tapi kalau kawasan sekolah tu di dalam kawasan sawit lah. So maybe budak Krian and Taiping tahu kot jalan ni, jalan yang akan lalu nak masuk ke Bukit Merah. So budak Taiping dengan budak Krian yang mana selalu pergi Taiping ke akan mesti tahu jalan ni, jalan daripada Semanggul. So korang mungkin tahu, sebab jalan ni sebenarnya memang quite creepy lah sebenarnya. Sebab jalan dia sangat sunyi, and kebanyakannya bila korang lalu tu memang kawasan sawit sahaja. So memang silap kita orang lah sebab pilih jalan tu untuk lalu waktu malam. Tapi we have no choice, sebab kita orang tak ada lesen lagi. Nak lalu depan takut ada polis. So kita orang gunakan jalan tu. So bila aku dah rasa ringan tu, okay, aku pun rapat lah dengan member aku si A ni. Actually bukan rapat lah. Actually member aku si A ni dia follow sebelah aku. So kita orang jalan sekali. Sebab dia pun dah tahu lah aku apa, dia cakap lah ada benda lain macam. So aku pun okay lah, aku dah tahu lah benda apa kat belakang aku. So when dah sampai dekat sekolah tu, sekolah tu motor aku dah normal, back to normal lah. Macam aku rasa macam okay, dah boleh pecut. So tapi kita orang tak pecut lah, kita buat relax je kan. Sebab kita orang tak nak member-member kita orang yang lain panik. So bila dah lepas daripada sekolah tu, dah macam maybe korang tahu, budak-budak Krian tahu lah, traffic light Semanggul. So bila kita orang dah sampai kat situ, aku pun tanya member aku si A ni, kau nampak apa-apa tak? Tanya dia cakap ada. So aku pun okay, aku cakap kat dia nanti cerita lah, sebab kita orang tak sampai rumah lagi kan. So kita orang diam dulu. So kita orang pun macam biasa lah, jalan macam biasa. Sampai rumah apa semua, dah masuk. Malam tu kita orang tak cerita apa lagi sebab masing-masing dah penat. So kita orang diam je dulu. And then esok paginya aku pun first aku PM dia dulu. Aku suruh dia cerita benda apa, so dia cerita benda apa yang nampak. So dia cakap actually masa lalu dekat sekolah tu dia ada nampak something macam terbang ataupun lompat, aku tak ingat, ke arah dalam kawasan sawit. Tapi dia dekat atas pokok. Sebab aku terbang kot, tapi dia terbang antara pokok-pokok. Dia daripada, aku rasa benda maybe yang tumpang aku lah kot. Sebab dia ngam-ngam masa dia nampak, dengan aku rasa motor aku dah normal tu memang at the same time. So aku rasa memang benda yang sama yang tumpang aku dengan apa yang dia nampak. So and then kita orang pun cakap nak cakap dalam group ataupun tak, dekat member kita orang yang lain yang ada dengan kita orang situ. So kita orang pun macam apa cerita lah, dah siang kan, cerita je lah. Macam biasalah, member-member ni bukan dia orang tak percaya, tapi dia orang percaya. Cuma faham-faham lah, bila dia orang dapat tahu tu memang makan maki lah kita orang. Biasa lah. Sebab dia orang cakap asal tak bagi tahu awal. Tapi aku cakap benda ni, aku cakap macam ni je lah. Bukan tak nak bagi tahu awal, tapi aku tak nak semua panik kan benda lain tak jadi. Sebab benda ni kan dia nak attract kita supaya satu yang buruk jadi.
macam contoh aksiden ni. Sebab tu kadang-kadang kita nampak apa-apa pun, yang penting kita chill dulu, jangan panik. Kau nampak lah macam mana pun, kau jangan panik. Kau relax, tenang-tenang. Kau lalu je buat macam kau bayangkan benda tu sebenarnya tak ada. Even kau takut macam mana pun, kau cuba kawal diri kau untuk tak panik. Sebab benda ni boleh menyebabkan kemalangan bila kita panik. Itu yang jadi sebenarnya bila orang kata kemalangan, nampak itulah, nampak ini dekat highway. Sebenarnya benda macam ni lah, bila kita nampak something kita terus panik. Sebab tu aku nasihatkan bila korang bawa kereta malam-malam seorang-seorang atau dekat mana, korang pergi mana pun, sebaiknya korang buka zikir ataupun apa-apa lah. Sebab bila kita, contoh kita nampak something tapi time tu kita pasang zikir, kita akan rasa tenang sikit. So mungkin bukan aku cakap takkan jadi panic attack, cuma kemungkinan tu jadi panic attack tu kurang lah. So itulah cara korang nak tenangkan diri korang bila korang drive seorang-seorang, korang dengar zikir. Itu cara dia. And then sekarang kita masuk ke cerita yang kedua, yang Jasmine yang terakhir untuk part video aku yang kali ni, untuk part konten aku kali ni. Ini paling baru terjadi, baru dalam sebulan lepas ataupun maybe tak sampai sebulan lagi kot. Benda ni jadi dekat rumah member aku baru-baru ni. So hari tu kita orang memang, aku saja pergi rumah dia nak lepak, tidur rumah dia kan. Sebab dia pun duduk seorang. Member aku si A ni lah. So dia pun duduk seorang. Aku pun ada member aku si A dengan C. So lepak rumah dia. Dulu macam biasa lah. Tapi petang tu aku datang lambat. So dah lambat, actually sebenarnya aku nak shoot konten dengan dia orang, tapi tak menjadi sebab ada problem sikit-sikit lah. Sebab yang menyebabkan kita orang cancel untuk shoot, sebab ada orang kata condition dia memang tak cun lah nak shoot. So kita orang macam biasa. Tapi petang tu aku cakap aku nak shoot, aku nak buat shoot konten macam kisah seram, cerita-cerita kisah seram kan. So aku cakap lah macam tu kat dia orang. Tapi member aku si A ni cakap, kau jangan buat pasal. Kan yang atas tu marah, yang atas tu turun. Sebab aku dengan si A ni mana tahu rumah dia tu memang dekat atas tu memang ada something. So aku pun macam biasa lah. Tapi lepas dia cakap macam tu, by the way aku lupa nak beritahu tajuk untuk cerita aku yang kedua ni. Tajuk dia Cabar. Ini bermula cerita dia. Macam mana aku boleh tercabar ataupun sahaja mencabar tu, aku tak tahu macam mana. Sebab aku memang jenis kadang-kadang boleh tahan celupa juga mulut aku. So sampai-sampai tu bila kawan aku ni bila si A ni refuse untuk buat konten kisah seram, aku macam agak kecewa juga. Sebab benda aku dah cakap dengan dia lah, aku nak buat konten. Tapi tak apa lah, aku kecewa tu. Tapi bila cakap pasal yang atas tu, aku dah macam ini peluang ni. So aku pun cakap bila dah cakap yang atas tu turun, aku cakap biar dia turun, kisah apa aku. Itulah mula ceritanya apa yang jadi lepas tu. So lepas tu kita orang macam biasa-biasa kita orang keluar pergi beli makan apa semua kan. Sebab nak lepak kan. Tapi sebelum tu kita lepak apa semua, malam tu kita orang keluar kejap. Sebab member aku si C ni dia nak
pergi celebrate birthday awak dia nak surprise kan. So kita orang pun teman lah dia pergi surprise. Surprise balik daripada nak surprise, balik daripada teman member aku Sisi ni. Okay, kita orang pun balik lepak-lepak lagi, main game dulu apa semua, main game. And then kita orang nak tidur dalam pukul 3 macam tu kot. Okay, actually sebelum aku tidur ni ada kerja. Sebelum tu lagi lah, sebelum tu kita orang dah naik atas sekejap nak cari something. So kat atas tu sebenarnya aku dah rasa lain macam. Sebab atas tu memang dia, satu dia atas rumah tu dia dah lama tinggal dalam 2 tahun macam tu. So atas tu memang agak bersepah lah, yang quite creepy macam ni atas tu. So bahagian bawah dia okay, dia dah kemas, tu tak ada apa kan. Bila naik atas tu aku rasa memang ada something tengah marah kat aku sebab aku mencabar siang tu. Memang nasib akulah, siapa suruh mulut tu celupar sangat, mencabar lagi kan. Kan dah kena. Tapi itu tak ada apa lagi, dia cuma nak ikut aku turun. So tak apa, aku tak bagi. Aku tak boleh nak cakap ke dia, tapi aku tahu apa yang dia nak buat. So aku dah tolak benda tu supaya dia tak turun. So and then okay, sampailah kita dah lepak pun, dah naik atas tu, dah turun balik lepak apa semua. And then sampai dalam pukul 3 kita orang baru nak tidur. So bila kita orang nak tidur, okay, yang 2 orang tu mesti Sisi dah main phone dah. Yang A ni pun dah hujungnya tanduk nak tidur lah. Aku nak tidur, tapi bila aku tutup mata, tiba-tiba aku rasa macam, bila aku tutup mata aku nampak macam tiba-tiba macam ada ular datang nak attack aku. Tapi yang dahsyatnya, benda tu kan jadi sekali, tapi 2 kali. So alhasilnya aku ingat just benda biasa lah. Aku ingat just aku imajinasi aku kan. So benda tu biasa lah, aku tak tahu lah. Tapi lepas balik daripada rumah member aku tu dalam 2-3 hari macam tu, aku baru sedar dekat bahagian aku punya leher punya ada macam bekas taring. Ada dua kesan. Maknanya ada sepasang lah. Ada 2 pasang gigi. Ada 2 pasang taring, kesan taring dekat aku punya leher. And dia punya besar ngam taring tu, memang ngam besar taring ular orang kata. So aku macam wow, dahsyat. Sebab maknanya benda ni memang actually masalah aku lah. Sebab aku sendiri yang cipta benda tu, aku sendiri yang mencabar benda tu. So apa pun aku kena hadap lah. Tapi yang aku syukurnya sebab dia tak kacau member aku lah, dia just kacau aku. So itu tak apa lah, aku tak kisah. So kesan tu sampai mak aku sendiri pun tegur. Mak aku tanya kenapa leher tu asal ada kesannya tu. So macam aku pun tak pasal lagi. Bila mak aku dah tegur, baru aku tengok. Uish. Sebab aku perasan mula ada sepedih, tapi aku tak tengok dia, aku biarkan je. So bila mak aku dah tegur, baru aku tengok punya ada, aku ingat satu punya ada 2 pasang. So macam okay, rupanya semalam tu memang dia tunjuk diri dia dekat aku. Cuma bila aku pejam mata je tunjuk. So macam tak apa, dia nak marah kan, aku yang buat dia marah. So biar je lah, apa nasib. And then lepas tu dalam seminggu atau 2 minggu lepas tu aku ada pergi rumah dia lagi. Sebab aku nak bayar duit dia ke macam mana, tahu aku ada pinjam duit dengan dia. So pergi lah rumah dia. Tapi pergi tu aku tak nak masuk. Aku tak nak masuk. Tapi even aku duduk kat luar pun, even time tu memang actually ada angin lah. Ada angin. Tapi aku tak tahu kenapa, memang aku sepanas gila masa tu. Sampai aku rasa baju aku dah macam orang baru lepas mandi. Macam tu dia punya panas. Dan sebenarnya aku dah tahu benda tu sebenarnya still marah kat aku. So aku macam, wah dia nak marah dia lah.
Dia bukan masalah aku. So daripada cerita aku ni aku nak pesan kat korang, even korang berani macam mana pun, korang jangan mencabar. Sebab actually kan, bukan kata bangsa jin, iblis ataupun syaitan ni tak suka dicabar. Manusia sendiri pun tak suka dicabar. So bila kau dicabar, kau rasa tercabar, kau mesti nak buat sesuatu kan. So macam tu lah sebenarnya. Bila kau rasa tercabar, macam orang pelekehkan kau mesti nak marah kan. So itulah sebenarnya pesan aku. Kau pergi mana-mana pun, kau berani macam mana pun, janganlah mencabar. Yang mencabar ni sama lah dengan jangan celupar. Tapi celupar tu more tu macam kau cakap benda-benda yang mengarut. Tapi mencabar ni macam memang niat hati kau nak mencabar something kan. Contoh macam kau nak cabar member kau, jom sparring apa semua, macam tu lah cabar. Mesti orang tu akan rasa tercabar bila kau cabar. Macam tu lah juga bangsa jin ni, dia orang pun tak boleh dicabar. Kalau dia orang dicabar, macam tu lah dia orang buat. Macam aku kena. So korang bila orang kata jaga percakapan, simple je, benda simple. Korang pergi mana-mana, korang pergi hutan, korang pergi rumah orang ke, korang pergi mana, mesti jaga percakapan. Sebab kita tak tahu kat sana ada apa. So itulah pesanan ringkas daripada aku. Sambil dalam cerita ada pesanan ni. Okay, actually aku tak nak buat konten ni just cerita seram semata-mata. Aku nak cerita seram ni sampai dengan ada mesej-mesej tertentu untuk korang. So supaya mesej-mesej tertentu, supaya korang dapat, orang kata, ingatkan diri korang supaya tak celupar, supaya jaga mulut, supaya sentiasa orang kata jangan terlalu berani mencabar. Macam tu lah. So yang mana yang baik tu korang boleh ambil, yang mana yang buruk tu jangan ikut lah apa yang aku buat. Sebab bila korang ikut apa yang aku buat, mungkin korang sendiri yang terseksa lah. Sebab aku dah biasa buat macam tu. Aku dah memang selalu buat macam tu. So aku dah macam kira macam dah lalia dengan benda-benda macam tu. So for me, untuk aku benda tu no problem kalau korang boleh tahan. Tapi bila korang tak boleh tahan, better jangan buat lah. So itu lah pesanan aku, pesanan ringkas. Jaga mulut, jangan celupar. Assalamualaikum, thank you. Jangan lupa like, comment, share and subscribe, okay?